Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau, kat mana Kau surat 9. Katanya pengarang, fal wajibu ma la yatasawwar fi aqli adamuhu wal mustahilu ma la yatasawwaru fi aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Maka yang wajib itu barang perkara yang tiada dapat pada akal adamnya perkara itu, yakni tiadanya perkara itu. Dan mustahil itu barang yang tiada dapat pada akal wujudnya perkara itu. Dan yang haru itu barang yang sah pada akal adanya barang dan tiadanya barang. Lah ni kita dak masuk mengenai takrif hukum akal. Ngaji molek lawewe berapa kali dah ulai bab hukum akal ni. Orang yang tidak faham hukum akal seolah-olah tidak berakal. Nah, kerana akal dah saja tak reti nak guna akal. Seolah-olah supaya tak ada akal. Nah, seperti katanya guru kepada Imamul Ghazali, Imam Al-Haramaini Abdul Malik Al-Juwaini kata, nah, dia kata orang yang tidak faham hukum akal seperti tidak berakal. Kita ada kereta, duk simpan rumah tak naik, jalan kaki paceruh. Pek dah apa kereta tak guna. Maka akal ada kalau tak reti penggunaan dia, seolah-olah orang itu tidak berakal. Jangan nak marah kat hangpa. Nah, Imam Haramaini kata, tak faham hukum akal, orang ni tidak berakal. Nah, maka akal-akal ni apabila berjumpa dengan mana-mana masalah atas muka dunia ni, fakta ke perkara gapo-gapo dia akan waktu bertiga keputusan. Akal waktu bik daripada akal tanpa tengok kepada Quran, tanpa tengok kepada hadis,
tanpa tengok kepada makhluk, tengok kepada dia. Akal saja. Akal yang membuat keputusan. Gapo dia? Dia ke waktu tiga keputusan. Pertama dipanggil wajib ataupun wujub. Tu hukum dia, benda yang dihukumkan dengan wujud dipanggil wajib. Kedua, istihalah hukum dia. Istihalah. Yakni tidak. Wajib ni maknanya ya. Ketiganya mungkin. Barangkali. Seperti kita kata Allah Ta'ala ni kuasa. Akal kata ya. Kalau nak jadi Tuhan mesti kena kuasa. Ya. Akal percaya maklumat. Maka berkuasanya Tuhan dipanggil maklumat wajib. Wajib Tuhan kena berkuasa. Akal fikir lagu tu. Kalau nak jadi Tuhan tak ada kuasa, tak usah jadi Tuhan. Buat menyusah orang. Nak jadi Tuhan lagu mana? Tuhan ni benda yang paling berkuasa. Dan kuasa dia tidak boleh dijangkau. Bukan kata ada sekatan. Misalnya kekuatan makhluk ni 4 juta. Kekuatan dia 4 juta 1. Dah. Tidak ada sekatan, tidak ada sakatan. Hak tu dipanggil maklumat wajib. Kedua, akal waktu ambil keputusan mustahil. Apa maksud mustahil? Tak. Hiling kepala lagu ni. Ni yang panggil akal waktu ambil keputusan. Tak perlu tengok Quran. Tak perlu tengok hadis. Akal dah hiling kepala lagu ni. Tuhan lemah. Tuhan tu lemah. Akal kata tak. Tak payah tengok Quran, tak payah tengok hadis, tak apa. Akal tu sendiri buat mari keputusan, pandai-pandai dia kita panggil. Maka akal kata tak. Tuhan lemah. Lagu mana kita nak sembuh dia? Lagu mana kita nak mengaku dia yang mencipta seluruhnya, tiba-tiba dia lemah? Tak. Ni mustahil dipanggil. Ketiganya harus. Iaitu apa dia? Akal boleh terima ya ataupun tidak. Contohnya, ada naga tasik cini. Naga tasik cini. Cerita naga paloh gogeh-gogeh, maka duk selai dalam tasik cini. Pak keluar ni tahu kau tak tahu, betul kau tahu. Maka ada naga duduk gocoh di tasik cini. Harus. Akak kata, mungkin berlaku. Mungkin tak berlaku. Nak kata ya tak, nak kata betul tak, nak kata yes pun tak, berlaku kau tak, tapi mungkin. Maka tu benda harus dipanggil. 3 keputusan ni akal ke waktu bi. Maka semua perkara sama ada maklumat itu Al-Quran, hadis ko, benda yang berlaku ko, gapo ko, akal ke waktu bi ya, tidak, mungkin, boleh kali, boleh jadi. 3 ni keputusan. Ya, tidak, mungkin. Ni kena faham hukum akal. Maka kena setting betul akal kita kerana kita nak ngaji jauh lagi. Kalau orang tak faham awal-awal ni lagi, orang lain tak kata ya dia, hamba tak nampak lagi. Maka dia tak boleh nak anggap. Orang kata, jolo. Anggap belakang. Maka dia, hamba nak anggap lagu mana? Hamba tak faham lagi. Masalah akal dia tu. Bukan masalah dia orang. Bukan masalah di masalah tu sendiri. Dia tak faham dia. Maka tabiat manusia, apabila dia tidak faham, dia tak boleh nak ya ataupun anggap tak boleh. Kita kena faham apa dia hak kita faham, baru kita boleh kata ya. Boleh kita healing, boleh. Maka ya dan tidak ini menjadi pegangan di dalam akidah orang Islam. Kepercayaan yang kita buat yang diputuskan oleh akal. Apabila akal kata ya, maka kita buat akidah. Tuhan itu berkuasa. Ya, Allah betul. Kita pun pegang. Kemah-keming Tuhan kata berkuasa. Bila kita akan pegang? Selama-lamanya. Di atas muka dunia Tuhan kuasa. Ya. Dalam kubur kalau Tuhan tanya, Tuhan kuasa. Ya. Dalam syurga. Ya. Bila lagi? Selama-lamanya Tuhan kuasa. Tu maklumat nak pegang di akal. Kalau kita ngaji tak faham, Tuhan ni kuasa kau dak hamba tak nampak lagi. Sudah tak jadi akidah. Nak pegang lagu mana bagi hak semabuk. Gini pun dak, gini pun dak. Masalah selalu. Maka kena perhati molek-molek dalam ilmu akidah, kerana ilmu akidah ni benda mesti kita faham dulu biar bunyi boleh pegang dah.
Kalau tak tak nampak tu duk mai senyak, telopong, belalok putih mata, sudah. Kena faham betul-betul. Ilmu akidah ni wajib kena belajar, tak belajar berdosa. Jangan duk terkekal belajar ilmu lain lagi kalau tak lepas ilmu fardu ain ni. Apa kena belajar ilmu fardu ain lagu ni kena Tuhan dulu. Kerana kita ke milik Tuhan. Kita ke nak temu dengan dia, bukan nak temu dengan universiti, bukan nak temu dengan PT, bukan nak temu dengan pakar, tapi kita nak temu dengan Tuhan. Maka apabila nak temu dengan Tuhan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mari daripada Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan nak tanya beberapa soalan dengan kita. Tak banyak Tuhan nak tanya. Pertama, fardu ain kita lepas kada. Kalau kita lepas fardu ain, loh gilah kita nak mengaji ilmu Power Ranger mana pun loh gilah. Tapi kalau tak lepas, kena selesaikan cepat-cepat ilmu fardu ain kita. Cari masa kita buat kerja, masa makan, masa gapo, curi sikit masa untuk lepas ke fardu ain kita. Jangan rasa tak penting, jangan rasa tak perlu. Kena belajar. Benda wajib bagi Tuhan ni apa dia? Kena belajar. Dah kita dah kata Allah sebagai Tuhan ni, mana sifat dia? Kena mengaji biar jelas molek. Tu maksud dia. Kata Syekh Tilmisani, maka tiap-tiap barang yang menghukumkan akal subutnya, ya, subut kita terjemuh dengan perkataan ya, tiada sah pada akal nafinya. Apabila kita kata benda tu ya, tak boleh kita gini. Marilah mana-mana siapa-siapa dia pun, apabila akal kita kata gini, tak boleh kita kata lagu ni. Contohnya kita kata Tuhan itu puasa, gini. Nak buat lagu ni tak boleh, tak nampak dia akal, tak pergi. Akal tak boleh nak pergi dah. Apabila akal kata lagu ni, ya, gini tak boleh pergi dah. Nafi dia tak boleh. Ya, lawan dia tidak. Ada lawan dia tiada. Kena faham lawan dia. Ada lawan dia tiada. Ya lawan dia tidak. Jangan ya lawan dia tiada. Ada lawan dia tidak. Tukar takih habis ni. Makna jauh tu, makna jauh. Kerana kadang-kadang benda itu tiada tapi ya. Kadang-kadang benda itu tiada tapi ya. Contohnya, contohnya apa dia? Okey. Tudung gelas ini bulat. Ya, kita kata dah. Apabila kita kata tudung gelas ini bulat, ya, pakat kata ramai-ramai. Bulat tu ada kada? Bulat tu tak ada. Hok ambo nampak tudung gelas ya. Tak nampak tu. Hok lain tak nampak lagi pucuk. Semua tudung gelas belakang nampak. Mana bulat? Ni mana? Tudung gelas. Mana? Kita nak tunjuk mana tahu bulat tak ada. Tapi ya kada? Ya. Ada kada? Tak ada. Maka ada benda ya tapi tiada. Ada benda tiada dan tak ada. Ikutlah apa dia. Biar contoh apa dia. Ada benda kalau tak ada mesti tiada. Kalau benda tiada mesti tidak. Tu sipil dia. Benda yang tiada mesti tidak. Benda yang tiada mesti tidak. Lebih banyak jadi pening. Nak kata ya lawan dia tidak, ada lawan dia tiada. Lain tu dah. Dia kata apabila benda tu sabit dah ada, maka akal tak boleh nak nafi dah benda ni. Maka iaitu wajib. Maka benda hak kita kata ya ni dipanggil benda wajib. Sebab kalau setengah orang kalau sebut benda wajib ni, dia bertukar dengan wajib semayang, haram zina, dia bertukar takil lagu tu. Maka di dalam ilmu usuluddin, dia tak bahas bab haram mukallaf, haram taklifi tu. Kalau lagu tu kat haram wajib tukar takil, haram wajib dapat pahala, bukan tu.
Wajib sini maknanya ya saja nah. Maka benda hak kata sah itu sabit tu nafi dak, maka dipanggil benda wajib. Maka misalnya itu contoh benda wajib apa dia? Bersifat jiring dengan harakah atau sukun, yakni salah suatu daripada keduanya dengan tiada tertentu. Nah, dengan tiada tertentu. Wajib bagi jiring, setiap benda yang bertokok macam ambo ni dipanggil jiring. Gapo dia maksud jiring? Benda yang perlu kepada tempat dan ruang. Benda yang memenuhi tempat dan ruang, tahayyuz dipanggil. Maka benda tu dipanggil jiring. Bekah ni dipanggil jiring, ambo dipanggil jiring, meja dipanggil jiring. Maka jiring ini wajib kena bersifat salah satu. Sama ada dia nak gerak ataupun dia kena diam. Pilih salah satu. Tak boleh jiring kata saya tak sip gerak, saya tak sip diam. Selok. Tak ada nak mikir ambo. Benda kalau bertokok mesti dia kena pilih dua keadaan. Sama ada gerak ataupun dia. Hak tu wajib dia kena pilih salah satu. Mana kalau nak pilih, sama ada nak pilih gerak ataupun pilih dia, tu harus dia nak pilih hak mana-mana boleh. Tapi pilih tu wajib. Mesti dia pilih. Dia nak gerak ke nak dia? Tak ada kata benda ni jiring tapi dia tidak gerak tidak dia. Sudah. Jiring tidak gerak tidak dia. Pening kepala. Lagu mana tahu? Mana? Mana? Nak gerak nak. Pening kepala lagu mana? Maka jiring mesti kena pilih sama ada gerak atau dia. Mana kalau nak pilih dua-dua pula, amo nak gerak dan dia, ataupun tak si pilih kedua-duanya, mustahil dah pula. Mustahil jiring tidak gerak dan tidak dia. Mustahil jiring gerak dan dia. Gerak dengan dia. Mana so ni? Mustahil. Mana kalau pilih salah satu tu wajib, pilih hak mana tu harus. Pada selu-selu dah tu. Tak ada ambak lagi tak tahu. Dan tiap-tiap bagai yang menghukum akal dengan nafinya. Dia akal kata lagu ni. Dah. Dan tiada sah pada akal subuhnya. Tentu dah tidak akal lagu ni dah pada akal. Tidak akal ya dah selama. Tuhan tu lemah. Mustahil. Mustahil lagu ni. Kita kata contoh ni. Mustahil. Nak buat gini tak nampak, tak boleh. Akal apa tak boleh nak terima. Tuhan tu lemah tak boleh nak ayat lagu ni kena gini semacam. Maka benda apabila nafi tertolaklah subuh dia. Maka iaitu dipanggil mustahil. Mustahil ni benda yang dihukumkan dengan istihalah. Istihalah tu hukum dia. Benda yang dihukum ke istihalah dipanggil mustahil. Jangan tukar dua benda ni. Hukum dengan benda. Benda tu mustahil, hukum tu istihalah. Hukum tu wujub, benda tu wajib. Hukum tu jawaz, benda tu jaiz. Jangan duk tukar. Kerana apa? Kerana benda ni lain-lain. Misal benda mustahil, apa dia? Sunyi. Yakni tidak. Sunyi. Tidak. Tidaklah jiring, tidak bersifatlah jiring daripada gerak dan dia. Jiring tidak gerak dan tidak dia. Sudah. Pecah pala apa mikir? Pecah pala, beki pula, pecah pula, beki pula, pecah pula. Tak mari amo tak nampak jalan. Jiring tak gerak tak dia. Tak nampak jalan. Patut Tuhan tak gerak Tuhan dia tak dia. Tuhan tidak atas, Tuhan tidak bawah. Tuhan bukan jiring. Tuhan bukan jising, Tuhan zat. Beza gapo pula zat dengan jiring. Kena mengaji. Ada orang kata lagu mana Tuhan tidak atas, tidak bawah. Kalau di akhirat kita boleh tengok Tuhan, berarti Tuhan tu boleh tengok. Ni kaedah Mu'tazilah. Kalau Tuhan boleh tengok, berarti Tuhan duduk depan. Duduk belakang tak boleh tengok. Nampak sangat lemah hujah dia. Orang khamak tak wali tak syarat benda duduk depan. Duduk belakang dia boleh nampak. Lepas tu lagu mana? Apa kita kata apabila tengok mesti duduk depannya. Maka
Katanya Mu'tazilah kita tak boleh tengok Tuhan. Sebab kalau tengok menyebabkan duduk depan. Hak tu kalau Tuhan jiring. Tuhan ke bukan jiring. Kita ngaji dah. Tuhan tu zat. Maka zat tak ada lah sifat-sifat jiring. Antara ciri-ciri ataupun sifat jiring berada di hadapan, di belakang, ada sekatan, ada ruangnya, ada berapa. Hak tu ciri-ciri jiring. Tuhan ni zat. Nah, yakni tidak bertempat. Nah, kita sebut dah tempat ni ada berapa sebab? Ada 10. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Lepas tu ada berapa dah? Ni dah. Gapo dia lagi cepat? Dekat, jauh. Berarti benda tu bertempat lah. Ia duduk dekat, jauh, suku pasar, tapi benda tu bertempat. Lepas tu, luar dan dalam. Duk luar makhluk, duk dalam makhluk. Katanya ulama hakikat, makhluk itu bukan sarung Tuhan, Tuhan bukan sarung makhluk. Kena faham tu. Nah, ni ajaran sesat apa? Sebab demo kata Tuhan duk dalam diri demo. Hak tu sesat. Pas demo duk kata Tuhan duk luar diri demo. Sesat juga. Sebab apa? Tu kaedah jiring. Nah, Tuhan ni tidak bertempat. Bukan di dalam, bukan di luar. Laisa kamislihi syai'. Nah, lagu tu. Ni kita nak sidai orang. Kita nak tanya akidah orang, kita sendiri pun Wahabi sesat dah. Nah, sesat habis jadi. Maka tiada terima akal adanya berlakunya kata jirim tidak bergerak, tidak diam. Tiada bergerak dan tiada diam pada jirim, mustahil. Maka ialah mustahil, tak boleh nak fikir akal. Dan tiap-tiap yang sah pada akal adanya. Benda yang sah yakni boleh pada akal. Sah pada akal, boleh masuk akal, terjemuh. Dan adamnya ada dan tiadanya masuk akal berlaku. Ada pun boleh, berlaku pun boleh, tak berlaku pun boleh, tak ada pun boleh, boleh berlaku. Boleh pelima dua-dua belah pihak. Ada orang tanya, demo tahu mana kata benda ni tiga saja akal fikir. Makhluk-makhluk ni ada tiga saja, benda wajib, benda mustahil, benda haram. Demo tahu mana takut ada benda kepak Kau demo rekod sendiri, saya ulama-ulama ke apa? Ulama-ulama khalah, ulama-ulama sifat 20 ni, takutnya rekod pandai-pandai. Takut makhluk ni ada banyak lagu jenis spesiesnya. Tiba-tiba dia kata makhluk ni jawapan akal ni ada kata wajib, mustahil, harus. Kita tahu mana benda-benda ni ada tiga kerana Tuhan tunjuk depan mata kita. Tuhan tunjuk apa? Tuhan tunjuk benda haruh di hadapan kita. Apa maksud benda haruh? Benda yang ada kadang-kadang dan tak ada. Maka apabila di hadapan kita ada dua keadaan, ada kadang-kadang, kadang-kadang tak ada, maka kita akan fikir mungkin ada satu benda yang ada semacam asal kepada ada. Sebab kamu tengok dia ada ni, benda ni ada depan kamu ni. Ikutlah makhluk kau kejadian ke apa, mesti terfikir pada hamba, mesti ada benda ada semacam. Lepas tu kawan ni tak ada, mesti mungkin ada benda asal je ni tak ada semacam. Kerana Tuhan tunjuk, sebab tu Tuhan tunjuk benda haruh depan kita, supaya kita fikir, akan topik benda wajib dan benda mustahil. Kalau Tuhan tunjuk benda wajib saja, penimpala nak fikir benda mustahil, tak tahu, tak topik kat mana. Duk tengok benda ada semacam, benda tak ada, tak pernah tengok. Ni Tuhan tengok benda ada, benda tak ada, benda ada, benda tak ada, kau sekali. Benda ada, benda tak ada, so. Benda ada semacam so, benda tak ada semacam so. Boleh fikir lagu tu. Nah. Maka iaitu yang jaiz. Tu dipanggil benda haruh deh, jaiz. Hukum dia jawaz, benda tu dipanggil jaiz. Misalnya, contohnya, bersifatlah jirim itu dengan gerak atau dia. Boleh. Dia nak pilih gerak ataupun dia, harus bagi dia. Yang tertentu keduanya, nak pilih mana? Nak pilih gerak, nak pilih dia, harus bagi dia. Tapi memilih tu sendiri wajib. Maka bahawasanya sah pada akal bahawa ada ia jiring itu bergerak selama-lamanya. Dan tiada diam atau selama-lamanya. Atau gini maknanya. Gerak semacam ataupun dia semacam. Kita kata kalulah makhluk ini bergerak dan dia semacam, ada kodok makhluk bergerak semacam ataupun ada kodok makhluk dia semacam. Ada.
Cu tengok makhluk gerak semacam seperti air laut. Gerak yak dulu lagi dok gerak. Lepas tu dia kata benda haruh ini boleh bergerak dan boleh dia. Yak jamin nung lagi hamba tengok hidup bergerak. Takut dia bukan benda haruh Dok gerak semacam tu. Saat ni dia kata benda haruh, benda boleh bergerak, benda boleh dia. Lepas tu hamba tengok bukit yak dulu lagi dia. Tak gerak bukit ni. Takut dia bukan benda haruh Sebab benda haruh ni boleh bergerak, boleh dia. Sudah. Kita kata bawa cok. Kalau orang tanya bukit ni benda bergerak ke benda dia, hamba tengok dia semacam, takut dia ni bukan benda haruh, bawa cok. Bawa cok kita pergi kat bukit, ambil cok kat cakuk tarik. Golek. Gerak dah tu. Tak syarat cakuk seperti bukit, cakuk sikit pun jadi dah contoh. Berarti bukit ni boleh bergerak, kita cakuk dia bergerak. Maka bukit ni cukup dah kita ambil contoh sedikit. Tak kira, hamba nak tengok bukit sebutir gerak gini. Ya contoh ataupun kita nak test satu benda tak syarat kena test semua. Test sikit cukup dah. Gula kawah, kita gula sekawah. Tiba-tiba kecak. Dia mau kata lagi kecak. Kita pun ambil sudu kecak sini. Oh sedap dah. Sini takut bocor tu pasir gula. Sudah. Kecak gapo dia lagu tu? Kena ikut semua lah. Kena ikut semua tu bukan panggil kecak tu tek darah kau panggil lagu tu. Maka apabila kita test dengan bukit ni bocor dia tu golek dah. Berarti dia boleh golek, cuma tak ada orang lah nak golek dia besar-besar lagu tu nya. Maka dia boleh terima gerak dan dia makhluk dia. Lepas tu dia mau kata air laut tu takut bukan makhluk sebab dia ada gerak semacam. Ambil gelas, cebok air laut, tok sebentar. Senyap dah. Boleh dia. Kamu tak nampak hang ni dak gerak macam ni senyap, takut. Dia mau kena cebok sebutir laut. Sebutir laut selok kecek apa lagu tu. Lagu tu. Maka tiap-tiap satu daripada tiga itu ada kalanya daruri, ada kalanya nazari. Wajib daruri, wajib nazari, mustahil daruri, mustahil nazari, jaiz daruri, jaiz nazari. Bagi dua lagu tu pula. Maka wajib daruri itu wallahu a'lam. Ustaz saya nak tanya, mak saya tak pandai baca Quran. Sudah. Bolehkah saya beli ke dia Quran yang ada rumi atau surah-surah tertentu yang tulis rumi? Saya nak dia amal ke surah Kahfi. Allah. Tok email tok amal surah Al-Kahfi. Pok dia tak banyak ngaji. Jadi gini. Inisiatifnya kena mengaji baca Quran ni. Tak boleh bergantung dengan tulis rumi. Kerana tulis rumi tidak sama dengan baca Arab. Tulis Arab. Maka menyebabkan sebutan salah. Tentulah sebutan salah. Lain. Kah dengan koh lain dah. Koh pula. Kah dengan koh lain dah. Jadi tak boleh kita tulis bahasa Arab dengan bahasa rumi kerana jadi menyebabkan banyak salah. Maka kalau kita baca surah Kahfi lah, dengan tulis rumi, rasa berterabuk salah ni. Panjang pendek gapo dia, maka kena berlatih. Ayat kok mak kita, kalau nak suruh dia baca surah Kahfi, berlatih dengan kita. Baca tu biar sebutan. Lagu itulah. Jangan duk baca dengan rumi, takut jadi kesalah tu banyak daripada hak betul. Nak berlatih sikit-sikit boleh, tapi jangan bergantung sepenuhnya dengan hak tulis rumi. Apa hukum seorang isteri bermesej WhatsApp dengan lelaki lain tanpa pengetahuan suaminya? Tiada perasaan cinta namun untuk menghilangkan bosan sahaja. Belana tabah. Jangan buka pintu-pintu yang menyebabkan seorang itu mengadu kasih kepada bukan suami dia. Tekan tak ayak kau tak lelaki dia. Duk ayak kau saing pejabat dia. Duk ayak kau bos dia. Duk ayak kau ex dia. Lepas tu apa pedoh duk ayak cerita kepada lagu tu. Tidak kau membuka perasaan jadi karut. Sharing is scary. Sharing is scary. Berkongsi tu menunjukkan kita tu ambil cana lah dengan dia. Kita duk berkongsi masalah. Orang Tino mari duk mengadu. Mula-mula kecek selalu Allah orang nak dengar masalah. Jangan buka. Sekalipun tak ada perasaan. Lama-lama setan akan duk siup. Cinta ni tak syarat mari cinta. Setan ni tak syarat cinta.
Orang berzina tu tak ada perasaan cinta pun. Kau kena mari cinta baru berdosa Tak. Orang berzina dengan seorang perempuan, kau mari cinta tak? Mari nak tu Maka tak syarat kata saya tak ada perasaan cinta pun dengan dia. Tak boleh. Maka benda-benda lagi takrabuz zina, mendekatkan kepada zina. Jadi hukum dia haram. Lainlah kalau ada masalah berkait dengan hukum hakal kau dan kita jaga adab lah kitanya, tanya masalah, pergi jumpa Tok Qadi. Ni jumpa orang nampak macam semak-semak, wak nak ngadu masalah selalu. Pergi tanya Tok Qadi tu. Dah tak ada Tok Qadi. Apa awak tak ngadu Tok Qadi? Tua. Gigi pun tak ada dah. Tak semangat saya nak tanya. Pergi tanya staf dia, pergi tanya office boy dia. Tanya ke apa? Pergi tanya Tok Qadi, malah nak tanya. Ni jadi gila dah tu, nak benda lain dah tu. Jadi jangan dok buka benda-benda lagu ni. Tak jujur, khianat kita dengan suami kita. Haram perbuatan lagu ni membawa kepada benda-benda yang tidak molek. Ustaz saya umur 20, dia nak nikah. Sudah. Tapi keluarga alik puai tak benar. Lagi sebab kata saya muda lagi. Dan tak stabil lagi pendapatan. Saya lah ni student. Lagi sambil buat kerja part time lah. Nak buat rana ustaz, apa pendapat ustaz? Rembah pitih 4 juta depan tua dia. InsyaAllah dia akan kata awak tua dah. 20 tua dah. Rembah pitih 4 juta. Tapi kalau bawa 4 riyal tak sedut minta anak dara orang. Malu kat orang. Akan banyak alasan. Terambah pitih 4 juta, gelam mah 14 kilo. Kok pada tok tua kita. Susah-susah kata. Nescaya akan setuju selalu. Ya bukan di usia muda kau apa. Di duit belaka-laka lah ni. Apabila orang melihat kepada duit, marilah gajah rimau wali kutuk turun daripada langit pun tak akan terima. Kecuali kena bermain dengan duit juga. Rembah pitih tunjuk kereta Mustang 14 butir, ambillah peri-peri, bagi adik-beradik lah, ambil sebutir seorang Mustang. Lepas tu kata Range Rover kau bagi 11 butir seorang. Insya-Allah tak ada masalah 20. Tak ada masalah umur 20. Lagu itulah. Masalah nikah muda, nikah tua kita sebut dah. Islam mengajar kita berkahwin muda kerana nak jaga agama. Usia manusia, lelaki nak kepada perempuan ni umur balik dia. 15 tu gelenyat dah. Tak percaya, nak kaya ke mana tahu? Nak kata teratas, payah juga. Benda ni tak boleh nak teh. No, teratas budak umur 15. Tak dengan perempuan. Tubian, no, tu. Nak kata, waktu dia dah. Maka kita orang tua, masa kita nikah dulu umur 11 tahun, anak kita nak nikah umur 20, kata muda. Muda lagu mana kita nikah umur 11 dulu. Jadi lagu itulah. Cuma nak nikah ni kena cari pitih lah. Lainlah kalau kita nak minta tok tua kita tu wali juga. Tapi kalau botok piyuh atas kepala Islami sikit kecil astagfirullah tak salah. Belum tentu dia nak kita dia nak pitih kita belaka-belaka. Lah ni ramai buat style keluarga Islami. Lagu mana keluarga Islami? Pok tok piyuh sikit. Nampak Islami kecil. Astagfirullahalazim. Umi dia tu Allah Rabbi astagfirullahalazim. Astagfirullah macam tak tahu apa dia. Sudahlah kata. Ngaji tak tahu apa. Quran pun tak tahu. Wahabi punya. Jadi kau Wahabi baca hak ni ikut Wahabi kau ni ikut usrah pun jadi Wahabi kau ni. Tak ada apa dah lah. Nampak supaya Islamik dah. Jadi lagu itulah. Bab masalah nikah muda ni pandai-pandailah. Orang para tua panggil pandai kecek boleh saja. Pandai kecek boleh saja. Silap kecek napa tawa. Memang tentu kena menapa kat orang. Saya nak tanya saya baca artikel dalam FB tu mengatakan selama ni kita punya waktu solat adalah salah. Dia juga mengatakan kita sebenarnya solat Jumaat pada hari Khamis ni. Puasa kita juga kata salah juga. Sudah salah belaka. Bukan kata waktu subuh ya salah. Maya Jumaat, maya Khamis pula. Puasa pun salah juga. Puasa bulan Syawal pula korban. Macam dia ni ahli falak pula. Minta pendapat ustaz. Kalau betul salah ke, adakah kita berdosa ke lagu mana? Gini. Masalah hari beza ke hari Senin, hari Selasa, hari Rabu supo ke? Kau ada tanda. Macam hari Selasa jadi warna merah. Hari Selasa ini. Padahal merah lagu ni. Hari Rabu jadi warna kuning. Tak ada tanda dia. Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Berapa orang kira dah?
Nak tahu mana? Kalau hamba nak kata hari ni Selasa, nak kata. Hari ni Selasa ke dia? Betul dah. Kalau hamba nak kata hari ni hari Jumaat, nak kata mana? Nak kata mana? Ada beza ke tak? Maka benda ni tak boleh nak dibukti ke. Hari ni betul ke tak di sisi Tuhan ni hari dia hari Selasa sungguh. Takut bukan hari Selasa nak kata lagu mana? Kita nak guna kaedah apa dia? Falak tak boleh nak kira. Falak hanya tahu esok tu ya. Ni hari ni gapo sebenarnya. Kalau di sisi Tuhan hari ni hari gapo dia ikut? Hari Jumaat ke hari Sabtu ke? Kata mana? Pak kita nak jawab lagu mana? Okey, falak dia menggunakan apa dia? Maka dalam bab falak ini ulama khilaf, boleh pegang atau tak boleh pegang. Dan falak banyak berlaku kesilapan. Rasa 2 tahun lepas hamba tak silap hamba. Geger kata 1 hari tak ada tarikh. 1 dok 31 pun dok. Tak silap hamba. Maka orang tanya, saya ahli falak dok lukis tu, falak takwing apa semua. Dia kata kesilapan teknikal, standard KL. Dia akan berlaku setiap 100 tahun. Kalau lagu mana? Dia akan berlaku 1 hari tak ada tarikh. Tak boleh, kita tak boleh nak ejah. Tak tahu lagu mana. Nak kata ke mana? Sebab tu ulama khilaf. Apakah falak ini boleh dipegang atau tak boleh dipegang? Setengah ulama kata tak boleh pegang. Ya kena tengok hari tu. Masuk hari tu tengok. Hari ni baru kita tengok. Matahari turun hari ni. Masuk maghrib. Tak boleh. Hari ni, esok maghrib kita tahu dah. Maghrib dalam pukul 7.05. Tak boleh. Tepat kau dak falak ni. Saya kira menurut perjalanan bitai gapo bulan gapo dia menaik lagi tu macam-macam lah gapo dia. Ni hang tengok robot mujayak tengok apa semua. Ni. Dak. Esok ke tu kita tengok matahari tu jatuh. Tu baru tentu maghrib esok ke. Zuhur kita tengok pula matahari tinggi molek. Patu ni setahun. Setahun orang buat falak ni. Nah, hok berat lagi falak selama-lamanya, tarikh selama-lamanya. Ada juga nyawak falak tulis. Hok 100 tahun akan datang boleh buat. Maka betul kata tepat. Gerak matahari, takut Tuhan nak cepat hari tu nak ke mana? Nak buat ke mana? Maka sebab tu ulama kata falak ni tak kuat, tak boleh buat jadi hujah. Jadi hok salah pun kita tak boleh nak kata salah sangat, hok betul pun tak boleh nak kata betul sangat. Macam lagu ni. Dia kata kita semaya subuh awal lah ni. Sebab tu jadi bala bencana, hujan, kemarau, banjir kerana kita semaya subuh awal. Tak ada masuk kita semaya subuh awal. Subuh patut masuk 9:30 lebih kurang gitulah dia kata. Kita duk semaya pukul 9 tu semaya dah contohnya. Jadi kita klik masjid baru masuk maya subuh. Sebab tu bala Tuhan tu turun berat. Sebab apa? Sebab semaya subuh awal. Apa kau kata? Berdosa kau kita. Kita tak tahu ilmu falak maka kita ikut ahli dia saja. Maka kalau berdosa pun pokok dia lah kira-kiranya. Tapi nak kata pasti kau tak pasti tak boleh bab falak ni. Kalau mengaji dah ilmu falak payahlah sikitnya. Ada kesilapan teknikal tu macam standard kaedah. Macam dia kata hari Jumaat semaya Khamis. Hok mula-mula subuh saja. Ni nya semaya hari Khamis 20. Okey, mana bukti dia kata hari ni Khamis ke hari Sabtu? Jumaat mari. Ya bunyi kau. Misalnya kata matahari naik air Khamis bunyi. Mim. Khamis bunyi. No, kalau Jumaat bunyi Jumaat lagu tu. Dak bunyi patut. Hangpa nak ayat lagu mana? Tak tahu. Dia kata Khamis pula. Mu dia tak kata Sabtu. Dia kena pening jadi belaka. Jadi kita nak kata lagu mana payah belaka sebab bagai tak ada bukti kata. Payah. Jadi benda hak tidak tentu tak usah duk fikirlah. Jadi tidak berdosa alik kita tu. Sekadar kita mampu saja. Nak tahu hari sebenar di sisi Tuhan tak tahulah. Ustaz saya nak tanya kalau kita ada solat qada. Dan saya selalu qada bila ada waktu macam lepas semaya fardu gitulah. Boleh kau kita buat benda haruh dalam riadah petang kau tengok TV jalan-jalan keluar hujung minggu sambil tak tinggal qada dalam masa yang sama mohon penjelasan. Ulama kata tak boleh. Wajib kita tasarruf dipanggil. Wajib kita agih ke semua masa-masa kosong kita untuk melepaskan dosa kita dengan Tuhan. Yakni apa? Qada. Jangan tangguh ke. Kerana selagi mana kita tangguh semaya tu, selagi tu dosa dicatat atas belakang kita. Maka menghilangkan dosa daripada diri ni wajib. Maka wajib kita kena selesai dulu. Setahun tu suluk dululah. Tak usah duk main riadah, tak usah duk gapo dia. Cuma ada ulama kata. Hak muktamad kata lagu tu dah. Cuma ulama kata standard. Standard lagu mana? Masa untuk makan, masa untuk berehat sebentar. Tak apa dibenarkan. Tu standard. Hak masuk daruri, masuk ke tandah apa semua tu memang dah tolak.
Lagu mana kita muka letih juga cakap nak qada jadinya puasa juga nya mari-hari tu tekai ke mana tak ada nak qada. Anak kata lagu mana? Ha tu ada kata dimaafkan juga. Maka seminggu sekali hamba kalau duk qada jadi nyetok tu le belakang misalnya hamba nak jadi nak pergi seneme tak nyetok pula. Ha saru lepas angin lah serabut perut kau apa dia nah. Ha, jadi sebenarnya tak boleh. Kena cepat-cepat hilangkan dosa tak tinggal semaya daripada diri kita. Nah. Minta petua hilang sakit pinggir. Sudah, hilang sakit pinggir pula. Sakit pinggir peluar sakit pinggir nak kata lagu mana tahu? Lunjuk terik, tunduk. Lunjuk terik, tunduk, lepas tu katuk di orak di antara tulang belakang ni katuk. Tempat sakit tu katuk. Buat lagu tu. Macam-macam lah ayat. Tengok. Apa dia baca? Baca ya qawi ya mati kau ataupun ya jabbar ya qaha 7 kali khusus sekali ujung tu ya wahidul qahhar ya qaha ya wahidul qahhar 7 kali wahidul qahhar tu ke-8 tunduk lunjuk kaki okey tunduk buat lagu tu insya-Allah ada perubahan. Sekali pun tidak hilang pinggir, sakit tu hilang insya-Allah. Nah. Ustaz ayat ulu balai tu gapo dia pula? Ayat ulu balai ni nama yang diberi kepada satu ayat amalan orang-orang tua dulu. Kerana khasiatnya banyak dan antara khasiatnya menjadi perisai, pendinding. Ayat Quran ni tuhawi kelebihan. Bukan kata tak ada kelebihan. Nah, ada yang kata siapa dia beriktikad. Al-Quran juga ada kelebihan, syirik. Yang ada Tuhan saja boleh buat berlaku-laku. Iktikad Quran pada kelebihan syirik. PhD PhD tak apalah sebab PhD tak apa pula ada kelebihan ni. Benda lain tak ada kelebihan berlaku. PhD lah sebab tu hang cari PhD lah sebab ada kelebihan. Benda lain tak ada kelebihan. Quran pun tak ada kelebihan. Allah supa dengan surat khabar. Allah tak ada. Supa. Jangan tak ada kelebihan. Allah Taala saja boleh tak ada. Ni nak jadi kafir ke dekat daripada nak jadi Islam. Kecek lagu tu. Jadi ayat ulul balai ni ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tu ayat ulul balai dipanggil. Ayat pelindung, ayat berkat ayat Quran. Dapat melindungi kita daripada benda-benda tak molek. Amal lepas kali semaya sekali sahaja. Nak tanya mohon pencerahan apakah hukum anak menantu perempuan? Anak menantu perempuan. Dengan bapa mertua tiri. Payah. Kok ni kona, kok ni lepas. Jauh benar dah tu. Kalau tiri ni jauh telajak. Dia kita boleh salih dengan tok tua. Apa maksud mertua? Ibu kepada bini kita. Ibu kepada bini kita. Kalau tok tua kita nikah baru pula, mati dah mak pada hak bini kita ni. Mak pada bini kita nikah pula kita panggil tok tua juga tapi tok tua tiri maka hak tu tak boleh salah sebab dia tak ada hukum tak ada kaitan dengan kita Ustaz adakah sah wuduk sekiranya diambil menggunakan tisu basuh ketika ketiada air tak ada air kena guna air sekadar boleh lah ya kaedah dia apabila tiada air maka kalau ada air tapi tak mencukupi kena guna air sekadarnya. Maka dalam ambil air semaya kena basuh. Apa maksud basuh? Mempelari ke air. Mengalir ke air ke atas anggota. Tisu ni cuma ambil tisu basuh tu. Mengalir ke air kau duduk nanti nak sebut kata. Kalau tak mengalir hukum dia tidak sah. Tapi muka tak ada air, pada tak ada air langsung. Bak lain. Tapi kalau nak ganti basuh tak dipanggil basuh. Ya kena peruh. Kalau dia tubik air, baru mengalir ke air. Kalau duk main pak lagu ni tak boleh. Dia kena mengalir. Apa maksud mengalir? Tak. Tak boleh. Ni tisu basuh kan? Antara kesilapan lagi tisu basuh buat basuh. Yo anak kita. Habis najis habis. Nak basuh pakai tisu kering. Jangan tisu basuh habis berlomo najis berlaku. Tisu basuh ni orang naik kata tu zaman dulu. Yang ngatuk maka dia tepek tisu tu ganti dia mandi. Mereka ke jarang mandi. Jadi dia tepek tisu basuh nak suruh nampak segar sikit muka. Kita buat basuh goni tak boleh hukum dia. Kena basuh kalau nak tisu kering.
Jadi kalulah air tu tak ada, okey guna debu tayamum lah. Tak payah pakai tisu basuh lah. Lagu tu. Darah air hok lekat di tulang boleh makan ke tak? Dia mau makan dak ko? Makan lah. Darah air hok lekat di tulang. Darah air hok lekat di tulang. Dia ada darah-darah ni. Dia lekat di tulang macam daging kau apa dia. Tu dimaafkan. Jangan makan darah betul. Ataupun darah yang mengalir. Au daman masfuha dalam ayat Quran kata. Daman masfuha ni kita tak ada darah betul. Darah mengalir tu tak boleh. Darah lekat di daging, hak tu dimaafkan sebab payah kita. Masalah mana kalau darah duduk dalam tulang pula darah. Tulang sumsum tu ke? Tulang batu panggil apa? Sumsum. Sumsum tulang. Tak tahulah, ikutlah. Panggil nyepak lah. Nyepak dalam ni ni. Hak warna hitam tu boleh makan kodok khilaf ulama. Sebab ada kata dia ni darah. Ni kita makan seduk. Tak boleh. Sebab tu tulang kalau masuk sedap sebab guna darah. Kena daging. Jauh sedap tulang sebab ada darah. Cuma dimaafkan untuk makan sajalah. Dimaafkan untuk makan sahaja. Jadi hak sikit-sikit tu dimaafkan. Lainlah kalau kita nampak darah seketul lagu ni. Puk goreng, ruk makan darah. Tu tak boleh najis. Jamai dulu darah lembu, hak semelah dia tak ada. Tak ada bubuh dalam macam takung ke tu, nyobuh dalam peti jadi hati. Hati lembu. Dia jual jadi hati lembu. Kita ingat hati lembu apa? Darah lembu betul. Darah mendu, dia beku jual. Tu najis tak boleh makan pun dia. Ada setengah tu masuk-masuk kedai-kedai kena perhati. Wak mi kuah ke apa, dia ambil darah. Makuk keruk. Darah air ke apa dia jual lah. Macam dalam supit lagu tu, nak suruh sedap misalnya. Mi kuah dia titik darah sikit. Macam apa dah? Raja bersiung tu. Raja bersiung tu ke? Raja bersiung tu kis makan darah. Jalan-jalan gitu tak boleh makan najis. Tak boleh lah hukum dia. Dalam musafir kita tinggal zuhur dengan asar. Boleh kodok kita kodok buat qasar juga semasa waktu maghrib. Boleh jika kita sembahyang maghrib itu dalam waktu qada lagi, dalam waktu musafir lagi. Misalnya kita qada kita musafir 2 hari. Kita terlepas zuhur dengan asar. Qada dah nah. Qada, lepas tu kita duk sembahyang maghrib lah ni musafir lagi. Musafir lagi qada. Kita terlepas ketika musafir, boleh buat dengan qasar boleh. Buat 2 juga boleh. Qada dalam keadaan 2-2 boleh, tak ada masalah apa. Jangan sampai rumah dah sembahyang maghrib, lepas tu monggo hamba terlepas di ketika musafir jadi hamba nak buat 2-2 tak boleh. Kalau qada ketika tidak musafir kena buat standard KL 3 dengan kalau zuhur dengan asar 4-4 lah gitu. Ustaz, kalau perang terjadi di Malaysia, apakah yang patut kita persiapkan dari segi agama? Belajar ilmu fardu ain. Nombor 1. Gapo-gapo dia biar kita mati betul dengan Tuhan. Pertama kita kena fikir lagu mana saya kalau mati Tuhan terima. Yakni saya telah tunaikan tanggungjawab saya sebagai hamba Tuhan berkenalan denganmu ya Allah ya Tuhanku lepas fardu ain. Dulu pertama. Tak usah gaduh nak beramal ayat perang lah, ayat 4 lah, ayat 1000, ayat gapo, akidah sesat masih neraka. Tak ada faedah. Betul tauhid dulu. Biarlah kita tak reti ayat perang kau gapo dia mati pun Allah kena tikar. Tak ada perang lagi, ngecip peluru pun kena mati dah. Tak ganah langsung. Orang biar perang, biar kebar kat dulu. Baru nampak ganah. Hak kebar ni tak lepas fardu ain. Kawan ni lepas fardu ain. Hak ni masuk syurga, hak ni kalau mati lepas ni neraka nak jawabnya. Jadi kita tujuan hidup ataupun mati nak cari syurga kau nak cari neraka. Kita nak mempertahankan hidup kau nak mempertahankan gapo? Gapo dia dalam tujuan hidup kita? Kita nak tahan kehidupan kita. Tak usah mati kau gapo dia tujuan kita? Orang Islam diajar untuk berani mati. Syahid. Kerana apa? Kerana bukan tujuan kita hidup. Hidup ini adalah cara hidup dengan jasad. Apabila kita mati, kita hidup juga tapi hidup dengan ruh. Hak ni hidup yang lebih afdal daripada hidup dengan jasad. Ruh ada penyakit jantung. Ruh ada penyakit kecil manis. Ruh ada nyetok saraf. Tak ada ruh, tak ada penyakit gapo-gapo. Kalau jasad, hidup dengan jasad, silap makan gula sikit sudah, buka kilai gula pula. Jadi kecil manis. Penyakit jantung, pening kepala, senok otak, kecah lah, gelecoh lah gapo dia. Ruh tak ada gelecoh gapo, tak ada masalah apa. Maka kehidupan akhirat
wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nak pertahankan gapo di bumi ni? Nak kekal kau di bumi ni? Tosih kau pergi akhiratmu. Kata tak boleh lah persiapan. Bagus juga persiapan. Tapi jangan nak mempertahankan hidup. Nabi ajar jangan nak mempertahankan hidup. Kerana kehidupan kamu, wa innal akhirata lahiyal hayawan, akhirat itu sebenar-benar hidupmu. Jangan nak mempertahankan hidup ni. Tapi tak salah kita persiapan untuk menghadapi perang. Contohnya kalau berlaku. Amalah gapo-gapo, diterimalah dengan siapa-siapa dia tok guru kita, amalan keselamatan, penjaga diri kita kena ada. Amma ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, sebanyak mungkin. Serat banyak-banyak mungkin. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Amma ayat saat ni, ayat ulu balai saat ni, laqad ja'akum. Amma ayat kursi untuk keselamatan diri kita. Banyak minta dengan Tuhan. Amalah macam-macam ayat perang. Ustaz, boleh kodok kita niat iktikaf dalam waktu semaya tahiyat akhir? Boleh? Jangan bunyi mulut. Kita tengah semaya, Allahu akbar, bismillah. Tak niat iktikaf lagi dalam masjid. Kita pun niat. Nah, saja aku iktikaf atas masjid ni kerana Allah. Dalam hati dah, niatkan dalam hati. Jangan bunyi mulut, jangan. Saja hamba iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Batallah jawapannya sebab bunyi mulut. Niat tak apa. Ya kaedah dia ketika buat ibadat, niat ibadat lain. Niat lah, bukan lafaz. Niat. Kita ada tengah semaya, ni ibadat. Tiba-tiba nak buat ibadat lain, nak iktikaf. Boleh ke tak? Niat saja boleh. Niat saja. Okey, beres. Nak kecek boleh ke tak? Ia panggil talafuz bit taqarrub, hukumnya sah. Tu kita jawab soalan sudahlah. Masalah panjang pula. Ustaz hari tu masa banjir, saya reduh air. Lepas tu ada anjing sebelah berenang. Sudah. Di sebelah saya. Adakah saya perlu samuk badan saya? Masa air itu parah dada jugalah. Tapi saya tak setuh pun anjing itu. Jangan. Apa hukum dia? Kena samuk ke tak? Tak perlu samuk. Kerana air itu seperti plastik yang menghalang kita dengan anjing. Kita ngai air anjing. Maka ni macam plastik, macam anjing tu duduk dalam plastik. Air tu lagu tu. Sebab tu dalam kitab kata kalau kita pegang anjing, kita nak mandi anjing, kita pegang anjing dia kena mandi, kalau tidak bau sebanyak. Mau masuk dalam sungai, kita gosok gini. Tak payah samuk ke apa. Kerana apa? Kerana di antara tangan kita dengan anjing tu ada air. Maka air itu ya kira tak setuh. Kecuali kita pergi gini. Air tak ada dah kuasa ni. Ya masuk. Ni baru kena. Tapi kalau ni ya lalu ya jauh. Dalam kitab fiqh kalau gosok gini pun tak wajib samuk dah. Sebab ia panggil tak setuh. Kalau dalam air ni kira tak setuh. Kecuali kita tekan sampai air tak ada di antara kita dengan dia baru. Ni ya lalu. Kona jalan-jalan duk main sik-sik saja. Wi lah perlu main air banjir. Nampak? Tidak perlu dah. Tidak perlu samuk. Ustaz boleh tak jelaskan makna ta'alluq dalam ilmu akidah? Ta'alluq maknanya tugas. Tugas kepada sifat-sifat Tuhan. Contohnya samuk, kemampuan mendengar Tuhan. Ada tugas dia? Ya. Dia nak mendengar benda-benda yang ada. Mendengar zat Tuhan, nak dengar apa? Kemampuan melihat Tuhan, basar. Maka dia nak melihat makhluk, dia nak apa? Tu dipanggil tugas dia. Tu panggil ta'alluq dalam ilmu tauhid. Ustaz, adakah perempuan pun kena baca kuat sehingga kedengaran di telinga sendiri ketika solat rukun qauli? Ya, lelaki dan perempuan wajib baca sehingga dengar untuk diri sendiri. Kalau tak baca seluruh hukum dia tidak sah lah jawabnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.